Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar dalam bidang akidah pendidikan Islam tingkatan 4 bertajuk perkara yang membatalkan iman. Setiap muslim wajib memelihara imannya daripada terbatal. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 102 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang muslim." Murid-murid, iman boleh terbatal melalui 3 perkara. Mari kita lihat apakah 3 perkara tersebut. Yang pertama, melalui iktikad. Iktikad ini bermaksud keyakinan ataupun kepercayaan kita. Okey, yang kedua melalui perkataan. Perkataan ni makna apa yang kita ucap, apa yang kita lafaz, apa yang kita sebut. Okey, manakala yang ketiga iaitu melalui perbuatan. Perbuatan ni makna amalan kita, tindakan kita. Okey, saya ulang semula. Iman boleh terbatal melalui 3 perkara iaitu iktikad, perkataan, perbuatan. Okey, seterusnya bagaimana iman terbatal melalui iktikad? Iman terbatal dengan sebab tak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan uluhiyah, yakni ketuhanan, an-nubuwah, kenabian, perkara al-ghaibiyat, ghaib ni yang tak nampak, dan asy-syariat. Syariat ni maknanya hukum yang telah ditentukan. Contoh iktikad yang membatalkan iman. Okay, kita lihat dari segi al-uluhiyah. Yang pertama, mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, yakni al-Khaliq. Yang kedua, mengingkari sifat kesempurnaan Allah seperti Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ada sifat-sifat lain saya rasa murid-murid pun tahu. Okey, yang ketiga, menyifatkan Allah dengan sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya yang keempat, meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Okey, dari segi an-nubuwah, satu, mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Yang kedua, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan nabi yang terakhir. Okey, dari segi al-ghaibiyat. Yang pertama, ingkar hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan pembalasan syurga serta neraka. Okey, yang kedua, mengingkari kewujudan alam barzah atau azab kubur. Yang ketiga, ingkar kewujudan malaikat dan jin. Maknanya al-ghaibiyat ni semua benda-benda yang kita tak nampak. Okey, seterusnya dari segi asy-syariat. Yang pertama ialah mengingkari rukun Islam atau satu daripadanya. Tahu kan rukun-rukun Islam? Okey, seterusnya mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mengingkari pengharaman zina ataupun menghalalkan liwat, iaitu homoseksual. Homoseksual ni maknanya hubungan jenis antara lelaki dan lelaki. Dan musahakah, yakni lesbian, iaitu hubungan jenis antara perempuan dengan perempuan. Okey, yang ketiga, beriktikad bahawa undang-undang syariat berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ialah undang-undang yang lapuk dan tak sesuai diamalkan. Okey, dari segi perkataan, batal iman melalui perkataan. Perkataan ataupun percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam, nafi atau mempersenda hukum haram Islam. Okey, kita lihat contoh dia. Okey, dari segi pengakuan yang mengandung kufur, contohnya, saya tidak lagi beragama Islam, atau Al-Quran sudah tak sesuai lagi diamalkan. Okey, dari segi penafian akidah Islam pula. Contoh, saya tak percaya adanya malaikat, rakit dan atid, atau Rasulullah pun buat dosa. Okey, seterusnya, mempersendakan hukum hakam Islam. Contoh, zaman sekarang ni tak perlu tu aurat lagi. Ataupun Bilal ni orang yang melakukan azan Bilal tu menyalak seperti anjing. Batal iman melalui perbuatan pula, iaitu perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran.
Okey, contohnya yang pertama, sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. 2. Meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya. 3. Melakukan upacara ibadah agama lain. Okey, yang keempat, mengoyak mushaf Al-Quran, ya, atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, nama Allah Subhanahu wa taala, Rasul, malaikat dan buku agama di tempat yang tak sesuai dengan tujuan menghina atau merendahkannya. Okey, kita lihat pula apakah syarat yang menyebabkan iman seorang itu terbatal. Okey, yang pertama, seorang itu mengetahui perkara yang dilakukan membawa dirinya menjadi kufur ataupun kepada kufur. Yang kedua, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur. Yang keempat, melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa paksaan. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah kesan apabila seorang itu melakukan perkara yang membatalkan iman. Okey, yang pertama, rosak segala amalan soleh dan ibadah yang dilakukan. Okey, yang kedua, tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Okey, yang ketiga, diharamkan masuk syurga, ya. Sebaliknya akan kekal di dalam neraka. Okey, yang keempat, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga muslim. Okey, seterusnya, bagaimanakah cara hendak menjauhi daripada perbuatan yang boleh membatalkan iman. Okey, dari segi ilmu, mendalami ilmu akidah supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Yang kedua, dari segi sahabat, macam mana kita bersahabat dengan orang yang soleh, yang boleh membimbing kita ke arah kebaikan. Okey, dari segi amal, kita buat amal soleh yang boleh mengukuhkan imanan dan keyakinan kepada Allah dan Rasul. Okey, seterusnya kita buat kajian, ya, kajian. Memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah ni ada sila ejaan, ya. Al-Quran tu sebenarnya. Okey, yang kedua, doa, iaitu berdoa dan memohon petunjuk Allah agar sentiasa istiqamah di atas agama Islam. Okey, antara doa yang boleh kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ni kadang-kadang orang baca, ya, selepas selesai menunaikan solat. Okey, seterusnya bertaubat, ya. Macam mana bertaubat? Sentiasa istighfar. Istighfar tu apa? Baca astaghfirullahalazim. Okey, dan memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Okey, jadi itu sahaja berkaitan perkara-perkara yang membatalkan iman. Harap kita boleh menjaga keimanan kita supaya kita mati dalam keadaan beriman. Dan saya akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.